Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله فاللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala beri pada kita nikmat-nikmat yang banyak. Maka antara nikmat yang banyak itu ialah bila kita dapat datang rumah Allah Subhanahu Wa Taala, jadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala, tunaikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah perkara-perkara yang sangat-sangat membawa kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan lebih-lebih lagi apabila kita dapat datang ke masjid, ke surau, beramai-ramai dalam keadaan begitu aman, dalam keadaan begitu selesa. Sedangkan kita tahulah saudara-saudara kita di Palestin, terutamanya ataupun Gaza, berada dalam keadaan yang begitu getir, yang begitu kritikal. Jadi kita kena syukur atas nikmat yang kita masih ada, dan dalam masa yang sama kita berusahalah untuk bantu saudara-saudara kita macam yang saya dah sebut sebelum ini. Kita bantulah dengan bantuan yang paling kukuh, yang paling kuat, iaitu dengan doa kita. Bantulah dengan doa kita. Jangan lupakan mereka dalam doa-doa kita. Selit-selitkan mereka dalam doa-doa kita. Memang kita pun banyak hajat kita pun banyak hal kita, urusan kita. Cuma dalam banyak-banyak itu kita selitkan juga untuk saudara-saudara kita, kerana ini adalah satu pertolongan yang sangat mereka perlukan buat masa ini. Di samping itu, buatlah apa-apa sahaja yang kita mampu. Sifir dia tu macam tu. Bantuan yang paling tinggi sekali ialah doa. Di samping itu, buatlah yang mana kita mampu. Yang lain-lain, mampu boykot, mampu derma, mampu buat bantahan, mampu buat marching rally, mampu buat penulisan, mampu buat konten media sosial, buatlah apa yang kita mampu buat. Tapi senarai teratas bantuan yang kita perlu ramai-ramai usahakan ialah doa. Gunakanlah kekuatan sujud-sujud kita itu untuk kita mohonkan pertolongan Allah, bantuan Allah untuk saudara-saudara kita, terutamanya yang berada di Gaza, yang berada di Palestin, baik Baitul Maqdis Timur ataupun tebing barat. Minggu lepas saya dah cerita dah yang apa yang dikatakan Palestin tu apa, 3 kawasan ni apa. Kadang-kadang kita ni Palestin tak tahu ke mana ulu, tak tahu hilir kan. Jadi kita kena faham. Cuma yang paling getir sekarang ni ialah Gaza, kerana mereka dibom, tiap-tiap hari dibom. Tempat-tempat lain ditembak, ditangkap. Setakat tu je. Tebing barat, walaupun dalam keadaan gitu je pun dah ratus orang dah yang syahid. Tak kira kanak-kanak, tak kira orang perempuan, tak kira orang tua, tak kira orang muda. Sengaja diletakkan dalam satu suasana yang membolehkan mereka ini boleh ditembak. Kita syukurlah, Allah Ta'ala masih beri pada nikmat kita mudah, selesa, aman untuk kita dapat datang rumah Allah. Maka kita datanglah rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-sama kita sujud pada Allah dan kita mohon pertolongan untuk saudara-saudara kita. Baik. Hari itu, minggu lepas kita dah sampai berhenti pada penerangan tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu muka surat 99 kalau ikut cetakan saya ni lah. Yang mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qalbu syaikhu syabu ala hubbi ithnain tulil aish wal mal. Hati orang tua itu sentiasa muda
atas dua perkara, atas mencintai dua perkara. Apa dia? Panjang kehidupan, maknanya umur panjang, wal mal, dan harta. Yang masalah panjang umur dengan harta ni, tak kira tua, tak kira muda, semua suka. Kan? Semua suka. Sebab Nabi SAW pun pernah beritahu, kalau orang tu ada satu lembah daripada emas, belum dapat tu dia kata, aku dapat satu ni pun cukup lah. Bila dah dapat, apa jadi? Kalau dapat satu lagi, bagus juga. Dia datang. Dia datanglah. Yang juga ada tu. Itu sudah sifat. Kecuali jika orang itu, orang yang ada sifat mengingati mati, yang pendek angan-angannya. Angan-angan apa maksud angan-angan? Angan-angan umur ni panjang. Angan-angan aku ni umur panjang lagi. Angan-angan aku ni dapat hidup banyak tahun lagi. Orang yang banyak ingat pada mati, pendek angan-angan dia dengan kehidupan dunia, maka dialah yang tidak akan terpedaya dengan kehidupan dunia ini. Kita sambung penerangan musannif seterusnya. Dan setengah mereka itu, mereka yang mencita-citakan akan setahun. Dalam sebelum ni musannif bawakan satu dalil yang Allah Ta'ala sendiri kata, yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah, bahawasanya mencita-citakan seorang daripada mereka itu bahawa dipanjangkan umurnya 1000 tahun. Ada orang ni berangan nak panjang umur sampai 1000 tahun. Yang nak immortal pun ada, yang nak mati, tak nak mati kan. Dan setengah mereka pula ada yang mencita-citakan akan setahun. Maknanya berangan dia dapat setahun lagi, alhamdulillah lah. Dan setengah mereka yang mencita-citakan 6 bulan. Dan setengah mereka mencita-citakan sehari semalam. Makin pendek, makin pendek. Daripada 1000 jadi setahun, jadi 6 bulan. Nak bagi tahu, orang yang pendek cita-cita, bukan dia tak ada cita-cita. Maksud cita-cita kat sini, angan-angan dia tentang kehidupan. Orang yang yakin dia ni hidup lama lagi, dengan orang yang tak yakin dia boleh hidup lama. Maka dibawakan kat sini, diceritakan daripada Sayyidina Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu, bahawa berkata ia, ini adalah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nu'aim di dalam kitab Al-Hilyah, yang bersumber daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik ni dia pernah kata, Mu'az ini pernah bercakap, pernah bagi tahu dengan dia, tiada melangkah. Ni nak tunjuk tentang apa tuan-tuan? Nak tunjuk betapa pendeknya cita-cita Mu'az ini tentang kehidupan. Tak yakinnya Sayyidina Mu'az bahawa dia ni akan sempat lagi hidup lama. Apa dia kata Sayyidina Mu'az? Tiada melangkah akan satu langkah, melainkan menyangka oleh aku akan bahawasanya tiada aku perikutkan dia akan langkah yang lain. Maknanya, bagi Sayyidina Mu'az, bagi dia melangkah satu langkah, katalah dia langkah kanan, dia tak yakin dia ni akan sempat nak langkah kiri. Dia rasa umur dia ni bila-bila masa sahaja boleh tamat. Ini keyakinan yang ada di dalam hati seorang sahabat Rasulullah, anak didik Rasulullah, salah seorang antara anak didik yang paling cemerlang lah, Sayyidina Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu, salah seorang dari antara orang yang boleh berfatwa semasa hayatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alim tak alim Sayyidina Mu'az ni, Nabi hidup lagi pun dia sudah boleh berfatwa. Ada 10 orang semua sahabat-sahabat Rasulullah yang ilmu mereka ni diperakui. Walaupun semasa hayat Nabi SAW, mereka ni sudah diberikan keizinan untuk berfatwa, memberikan hukum. Di sini Sayyidina Mu'az bin Jabal antara orang yang paling alim dengan hukum hakam dan juga Al-Quran. Jadi kata Sayyidina Mu'az bin Jabal, orang hebat ni, dia kata apa? Aku ni kalau aku langkah satu langkah, aku tak yakin aku akan dapat melangkah yang lain. Itulah dia punya kehidupan ni, dia punya yakin dengan kehidupan dia ni sebenarnya anytime boleh berakhir.
Macam kita ni, saya rasa lama lagi kan. Kalau tengok-tengok keadaan dengan kederat, dengan apa, rasanya panjang lagi ni, boleh lagi lah kan. Betul tuan-tuan. Kita pernah target tak kita ni sampai umur berapa tahun? Lepas tu mati. Ataupun mudahnya, siapa target pernah buat sasaran umur dia berapa tahun, kemudian dia mati. Tak terfikir Ustaz nak buat macam tu Ustaz. Nak fikir mati bila ni, ya Allah kan. Kita kata kita tak terfikir, tapi Nabi fikirkan untuk kita. Nabi yang buatkan satu target. Kata Rasulullah, a'maru ummati baina 60 wa 70. Umur umat aku antara 60 hingga 70 tahun. Itu sebenarnya satu target. Nabi SAW bagi time frame kepada kita. Ajar kita ni supaya ada time frame. Kita kena buat time frame hidup. Barulah kita ni boleh rancang. Macam mana kita buat perancangan kalau tak ada time frame? Belajar management, buat pengurusan, jadi manager. Bila tanya macam mana nak urus hidup, tak ada target. Macam mana tuan-tuan? Nabi ajarkan supaya kita ada target. Kalau kita, okeylah, aku target umur aku 60 tahun aku mati. Sekarang umur 50 tahun. Maknanya aku ada balance 10 tahun je lagi ni. So apa aku nak buat dengan 10 tahun ni? Supaya kehidupan aku yang selama-lama di akhirat akan jadi kehidupan yang mulia, kehidupan yang berjaya, kehidupan yang mendapat redha Allah, ditempatkan Allah di tempat orang-orang yang dia redha, yakni syurga. Kehidupan yang selamat daripada bakaran neraka. Adakah ada 10 tahun je lagi? Tapi oleh kerana kita ni angan tu panjang, umur dah 50, tapi duk rasa-rasa macam dapat 50 tahun lagi. Kan? Tak semua orang dapat macam peluang macam Tun. Kan? Berapa orang je dalam Malaysia ni umur sampai 98 tahun, 99 tahun, 100 tahun. Tak ramai tuan-tuan. Tapi kita duk rasa akulah salah seorang. Sebab tu hidup ni rasa Allah, panjang je rasa, banyaknya masa aku. Tapi kalau cubalah contoh, kita tiba-tiba kita sesak nafas, pergi hospital. Hospital kata, Allah Tuan, ikut diagnose awal ni ada kanser paru-paru. Ini dalam 3 Jumaat je lagi ni. Kalau kita tiba-tiba dapat satu time frame 3 Jumaat, 3 minggu je lagi. Dengan stage tuan ni 3 minggu je lagi. Agak-agak 3 minggu tu kita buat apa? Saya nak tanya tuan-tuan. Bukan minta tuan-tuan kena. Kalau lah gitulah keadaan kita, senarionya, agak-agak apa kita nak buat 3 minggu tu? Apa kita buat? Pergi kerja ke esok? Tak lalu dah. Pergi kerja pula online dah rasa lutut nak pergi kerja. Itu bergantung kefahaman masing-masing. Tapi nak bagi contoh, cuba kita letak diri kita ni tiba-tiba doktor kata ada 3 minggu je lagi nak hidup. Mesti berubah banyak kehidupan kita ni. Kita akan susun 3 minggu ni dengan perkara yang paling yang kita rasa bermanfaat untuk bersedia nak mati ni. Sebab doktor dah kata kau nak mati 3 minggu lagi. Sebab tu tuan-tuan, Nabi SAW ajar kita. Umur aku, kata Nabi, memperingatkan antara 60-70. Dan umur baginda sendiri pun 63 tahun je. Semua tahu, semua hafal. Cuma kita juga yang rasa panjang lagi umur kan. Okey lagi ni, okey. Kita pun mula fikir macam-macam. Ada sebiji rumah nak jadi 2 biji rumah. Bukan setakat rumah 2 biji, orang pun 2 juga, tuan rumahnya kan, orang rumahnya pun. Jadi sebab apa kita tak kisahlah kalau jodoh dah sampai tu buatlah kan. Buat elok-elok lah, jangan buat tak elok. Tapi maksudnya kita ni akan panjang angan-angan kita. Sedangkan Sayyidina Muaz, orang alim ni, orang hebat ni, dia kata apa? Aku ni kalau aku langkah kaki kanan aku ni, aku tak yakin aku sempat nak langkah lagi kaki kiri. Ini perasaan, keadaan. Dia punya awareness dia. Dia punya alert dia dengan bahawasanya kehidupan dunia ini boleh berakhir bila-bila masa. Dan yang lebih susah hatinya, berakhir kehidupan dunia bermakna bermula kehidupan akhirat yang tak ada mati lagi dah.
Kan? Kita kalau orang Melayu, kalau masalah tu masalah yang paling getir, paling berat, paling besar, kita selalu guna ungkapan apa? Ini masalah hidup mati ni. Habis dah tu. Kalau dah sampai tepuk meja masalah hidup mati, itu dah berat dah tu. Kes berat. Tuan-tuan, hidup mati tak berat lagi. Yang masalah lebih berat daripada masalah hidup mati adalah masalah hidup tak mati-mati, tuan-tuan. Itu lagi besar dia punya wahana dia, lagi besar dia punya masalah. Kata orang Melaka bersau. Kan? Kenapa? Hidup tak mati-mati, tuan-tuan. Kalau hidup kat dunia ni mati, apa masalah pun akan selesai dengan kematian. Tetapi di akhirat, jika berada dalam kehidupan yang gagal, kehidupan yang hina, maka kita akan terus-menerus berada dalam kehidupan yang selama-lamanya. Ya. Perkara ini yang para sahabat Nabi SAW bawa dalam kehidupan mereka. Sebab tu kata Sayyidina Muaz, aku ni tak yakin. Kalau aku dapat langkah satu langkah lagi, aku tak yakin aku ni sempat untuk langkah yang seterusnya. Menunjukkan pendek angan-angan dia itu terhadap apa kehidupan dia ini. Dan bahawasanya faedah bagi pendek angan-angan itu bersegera pada mengerjakan amal ibadah. Ini yang saya cakap tadi. Kalau katalah umur kita ni tiba-tiba doktor istihar 3 minggu sahaja lagi, habis-habis pun 4 minggu, sebulan maknanya. Agak-agak ada nak main-main lagi ke semayang, ada nak tangguh-tangguh lagi ke semayang. Dia punya khusyuk lain macam, tuan-tuan. Kan? Agaknya Allah Akbar tu dah menangis dah. Kan? Baru terasa sungguh semayang ni. Masa sujud tu, ya Allah, punyalah rasa dekat dia dengan Tuhan ni, kan? Tuan-tuan. Padahal yang doktor cakap 3 minggu tu, sebenarnya mungkin esok kita mati. Lagi pendek daripada yang boleh terjadi, lagi pendek daripada yang doktor cakap 3 minggu. Itu pun dah huru-hara dah kita. Kalaulah kita ni betul-betul rasa, esok entah-entah malam ni aku mati, agak-agak macam mana kelakuan kita, maka kelakuan dia, katanya pengarang kita, musannif kita Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, faedah bagi pendek angan-angan itu bersegera pada mengerjakan amal ibadah. Dan bahawasanya alamat bagi orang yang mendapat petunjuk bahawa tiada lalai ia daripada mati, maka bersedia ia pada pagi-pagi mati itu dengan taubat dan amal yang baik. Maka jika hidup ia sampai petang, maka syukur ia akan Allah Ta'ala atas taatnya, dan sukacita ia dengan ketiadaan sia-sia harinya. Kemudian memulai ia bersedia pada petang hingga pagi-pagi, maka syukur ia atas taatnya pada malam itu, dan sukacita ia dengan tiada kosong malamnya daripada amal yang salih. Bila kita ni pendek angan-angan, maknanya kita ni ingat kepada mati boleh berlaku bila-bila masa. Kita jumpa pagi, sempat bertemu dengan pagi, bangun, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, maka kita ingat, aku ni entah petang ni dah tak ada. Maka apa kita akan buat? Maka kita pun akan buat persediaan. Kita akan buat segala amal-amal salih, segala kebaikan. Kita akan cuba hindari sejauh-jauhnya segala keburukan, segala kemungkaran. Kita akan berusaha yang sehabis baik, menggunakan peluang yang sehabis baik. Sebab kita duk rasa petang ni mati. Tengok-tengok tak mati juga, sempat sampai petang. Maka kita bersyukur, alhamdulillah. Kan? Masa aku nak sampai masuk asar ni, sepanjang tadi alhamdulillah, subuh aku dapat semayang elok, zuhur pun aku dapat jemaah, Quran pun adalah juga baca, sedekah adalah buat sikit, kan? Segala amanah, tugas-tugas tanggungjawab aku dah buat, aku jaga semua, aku laksanakan, aku jaga, aku tak ada sakiti orang, aku tak ada buat dosa, aku tak ada buat maksiat. Sebab dia dah berjaga daripada pagi. Bila sampai ke petang dia bersyukur, dan dia pun mula buat persiapan pula. Entah-entah aku ni petang ni, malam ni aku mati. Maka dia pun buat persiapan pula untuk mati dia yang mungkin berlaku sekejap lagi, mungkin berlaku malam nanti. Tengok-tengok pagi esok bangun lagi, dapat lagi bangun.
Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur lagi. Maka dia bersyukur kerana malam tu adalah tahajud sikit, adalah witir sikit, baca Quran pun sempatlah 2-3 helai. Makna segala amal-amal soleh, amal-amal kebaikan, perkara-perkara baik dapat dilakukan, perkara-perkara tak baik dapat dihindarkan, dapat diminimaliskan. Maka inilah kejayaan bagi orang yang sentiasa ingat tentang kematian. Kan? Yang kita pula, tak apalah, malam ni tak tahajud lah, malam esok lah aku tahajud. Maknanya apa tu bila kita kata malam esok lah nanti aku tahajud? Apa maksud? Panjang angan-angan, duk yakin aku hidup lagi esok. Kalau kita yakin pagi esok, pagi ni aku mati, malam tu rasa tahajud 14 rakaat kot rasanya. Kan? Rasa tak cukup pula malam tu. Kenapakah malam berlalu begitu pantas? Sebab apa? Esok mati. Atau kita, wali'auzubillah, macam orang yang kena tali gantung kan, dia dah tahu dah subuh esok kena gantung. Agak-agak malam tu macam mana jadi? Kan? Tuan-tuan, ini yang berlaku jika kita, hati kita ni, dalam hati kita ada sifat yang ke-10 yang terpuji, iaitu mengingati mati. Jadi cara kita nak ingat mati ni dah disebut di hadapan dalam muka surat sebelum ni. Antaranya ziarah kubur, ziarah orang sakit, duduk di kalangan orang-orang alim ulama, duduk dalam majlis-majlis yang mengingat Allah. Ini semua akan menyebabkan kita mudah teringat pada mati. Mudah teringat pada mati. Seterusnya, demikianlah tiap-tiap pagi dan petang, berulang-ulang dia sampailah pada hari yang memang betul-betul sampai ajalnya. Dan tiada mudah yang demikian itu, melainkan bagi mereka yang kosong hatinya daripada hidup sampai besok. Kita ni banyak esok kita tu. Duk rasa esok masih ada. Rupa-rupanya dah tiada esok bagimu. Kan? Kita ya duk rasa ada lagi esok, ada lagi esok. Kita punya senarai nak buat kerja esok tu punya panjang. Tengok-tengok malam ni je tuan-tuan. Maka mati itu tuah baginya dan hidup itu bertambah kebajikannya. Wallahu alam. Orang yang ada sifat demikian, orang yang kosong hati dia daripada hidup sampai besok ni, orang yang tak yakin dia sampai esok boleh hidup lagi, maka dia buat persiapan untuk dia bertemu kematian, persiapan untuk hidup selepas mati. Cuma kita kena ingat satu, ramai ada, saya pernah dengar lah, ada orang bijak-bijak lah juga kan, yang ada pangkat-pangkat, dia kata saya tak bersetuju lah dengan apa tasawuf cara Imam Ghazali ni, kerana dia menyebabkan jumud. Asyik duk cerita pasal mati, menyebabkan jumud. Umat Islam tak jadi produktif sebab dia ingat mati je. Jadi di sini tuan-tuan, ada betul ada salah. Betul tu macam mana? Kalau betul kefahaman orang tadi salah, betul lah dia akan jadi jumud. Tapi kalau kefahaman orang tu betul tentang ibadah, tentang amal soleh, maka salahlah yang Datuk tu lah cakap kan. Jadi itu bergantung juga. Ada betul ada salah dia. Sebabnya macam ni. Sejauh mana kita beri definisi kepada amal soleh? Adakah sekadar duduk atas sejadah? Adakah sekadar kita duduk pegang tasbih? Adakah sekadar kita baca Quran je? Adakah kita itu bergantung juga tu. Kalau orang tu dia faham amal solehnya itu sahaja, dan dia pula esok nak mati, seminggu lagi nak mati, memanglah akan terjadi apa yang kita lihat tadi, yang dirisaukan tadi tu. Tetapi amal soleh dalam Islam sangat luas. Ibadah ada ibadah yang khusus, ada ibadah yang umum. Kan? Maksudnya begitu. Ia bukan bermakna kalau kita dah selalu ingat mati, kita pun terhad hanya kepada beberapa ibadah khusus saja. Tidak. Tetapi yang lebih penting, kita nak guna 24 jam hidup waras kita ni. Tolak tidur lah, tidur dah tak waras lah, tak boleh buat apa. Tapi kita nak guna seluruh hidup kita ini macam mana
dengan yang sesuai yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sesuai dianjurkan oleh syarak. Kita tunaikan semuanya dengan sebaik-baiknya. Itulah persiapan mati kita. Contoh pergi kerja. Macam tadi saya katakan, kalau doktor kata 3 minggu lagi kita hidup, kita pun dah lolai nak pergi kerja. Kenapa? Ingat 8 jam kita kerja tu dapat duit je ke? Tak, tuan-tuan. Nabi SAW kata, kalau satu orang dia balik di petang hari daripada mencari rezeki yang halal, keletihan kerana mencari rezeki yang halal di petang hari, Allah ampunkan, gugurkan dosa-dosa dia, yang mana sedekah dan haji pun tak boleh nak gugurkan dosa tu. Besar, tuan-tuan, cari rezeki yang halal ni. Ia satu perintah Allah, ia satu kewajipan, ia satu ibadah. Cari rezeki tu macam mana? Ikut profesion masing-masing lah. Yang meniaga, yang berkebun, bertani. Yang makan gaji, cara makan gaji. Yang jadi majikan, cara jadi majikan. Yang berdagang, cara berdagang. Itu masing-masing punya habuan. Tetapi yang kita kena faham ialah bagaimana kita nak gunakan. Kalau 8 jam kita di pejabat, macam mana 8 jam ini jadi ibadah. 8 jam ni benar-benar membawa kemuliaan kepada kita. Itu yang kita kena faham betul. Kan? Imam Ghazali tak salah masa dia memberikan bahasanya sifat terpuji yang ke-10 ni ialah ingat mati. Bukan dengan ingat mati tu menyebabkan kita jadi jumud. Tak pergi kerja, malas duduk masjid. Tanya-tanya kat mana? Kat masjid je. Masjid ke masjid lah. Ada masa dia kita duduk masjid. Rasulullah bulan Ramadan 10 hari tak keluar masjid. Bukan 10 malam iktikaf kat masjid. Dia iktikaf tu 10 akhir Ramadan tu solid 10 hari 10 malam dalam masjid. Takkan kita nak kata Rasulullah malas kot? Rasulullah pun malas ke? Wali'azubillah. Ada masa dia. Agama ni dia dah susun elok dah. Ada masa kat masjid, ada masa kat pasar, ada masa kat tempat kerja lah, masing-masing lah. Kan? Maksudnya begitu. Ada masa di rumah dengan keluarga. Semua ada hak dia. Semua kita, asalkan kita tahu apa yang Allah Ta'ala nak bagi setiap keadaan. Itu penting ilmu lah. Kan? Penting ilmu. Orang berniaga. Siapa peniaga yang jujur, kan? Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan, dia punya ganjaran dia tu bersama dengan para syuhada besok. Orang kat Gaza tu kena bom, kena mati dulu baru jadi syuhada. Ni kita berniaga elok-elok je dalam pasar kan. Ada aircon lagi. Pun kalau betul kita buat perniagaan kita sebagaimana yang Allah dan Rasul telah tunjukkan, adakah dapat kemuliaan daripada perniagaan? Macam tu. Ini kena faham. Kalau tak, memang kita akan jadi jumud. Dan ini bukan cara yang kita tengok para sahabat Nabi SAW. Sayyidina Umar, mana ada orang lebih mulia daripada Umar? Selain daripada Abu Bakar, Rasulullah sendiri. Kan Sayyidina Ali pernah orang tanya, siapa yang paling mulia di kalangan kamu para sahabat? Kata Sayyidina Ali, sepakat di kalangan kami yang paling mulia ialah Abu Bakar. Selepas Abu Bakar, Umar. Selepas Umar, berbeza-beza pendapat di kalangan kami, kata Sayyidina Ali. Osman dulu ke, dia ke, itu berbeza-beza dah pendapat. Tapi dua orang ni tak ada beza, semua sepakat di kalangan sahabat. Inilah dua orang hamba Allah yang paling mulia, yang paling utama, yang paling afdal. Sayyidina Umar, orang yang begitu hebat pun, dia ada kedai, dia berniaga, dia ada partner, dia bergilir dengan partner dia tu jaga kedai. Sekarang kau shift, kau jaga kedai, aku pergi masjid. Lepas tu shift aku pula pergi jaga kedai, kau pula pergi masjid. Itu cara dia berniaga. Maksudnya ada tempat-tempat dia, ada cara dia, ada susunan dia. Kan? Yang tu kena belajar lah tuan-tuan. Kan? Dan sebab itu kita kena letak mati di hadapan kita supaya mati ini menjadi pemangkin kita. Catalyst untuk kita ini gunakan seluruh kehidupan kita sebagai persiapan untuk mati kita. Persiapan untuk mati kita.
Perkara ini sangat penting untuk kita bentang di hadapan kita dan kita selalu ingatkan. Jadi perkara inilah yang kita selalu nak ingatkan diri kita, dan cara paling mudah untuk kita ingatkan diri kita ialah kita cakapkan. Ulama menyatakan cara yang mudah untuk kita wujudkan satu perkara dalam diri kita ialah kita cakapkan. Katalah kita ni susah sangatlah nak derma ni, rasa berat betul. Yang lain tu tak apa, bab derma ni payah sikit. Tuan-tuan hafal 2-3 hadis tentang fadilat sedekah. Cuba tuan-tuan cakapkan hari-hari fadilat sedekah ni pada orang. Asal jumpa orang je cakap. Kau tahu tak, aku baca semalam orang sedekah ni satu, Nabi SAW kata satu sedekah ni takkan dilangkaui oleh sebarang bahala bencana. Kalau hari-hari kita cakap perkara tu, insya-Allah Allah akan campak kekuatan untuk kita bersedekah. Kita berat apa? Nak tahajud. Berat nak sembahyang sunat. Cakapkan tentang kepentingan sembahyang sunat. Cakapkan kelebihan-kelebihan yang Nabi dah cakapkan tentang sembahyang sunat. Insya-Allah Allah Ta'ala akan bagi kekuatan untuk kita dapat sembahyang sunat. Kita nak ingat mati. Bukanlah kita ambil tasbih mati. Itu beratlah pula. Tak pernah pula saya tengok ulama' suruh cakap macam tu. Kan? Mati. Pasal tu, aku nak ingat mati. Kan? Ingat Ustaz Gunawan tak ajar macam tu. Jangan kau nak buat hal. Kan? Tak pasal-pasal Jais cari aku nanti kan. Tuan-tuan. Tapi, kita selalu cakap tentang kematian. Abdullah bin Rawahah, dia duduk suami isteri je ni, sembang-sembang malam lepas makan, tiba-tiba menangis Abdullah. Isteri dia tanya, kenapa bang? Kata, bukan apa, aku ni teringat satu hari kita semua ni mesti nak kena lintas titian sirat. Aku duk fikir, aku ni lepas ke tak lepas? Ini percakapan yang akan menyebabkan kita ingat pada mati. Percakapan akhirat akan menyebabkan hati kita hidup dan ingat pada mati. Inilah tempat-tempat, majlis-majlis, suasana-suasana yang kita nak letak diri kita, supaya kita akan dapat apa yang dikatakan sebagai mengingati mati. Kan? Semoga Allah Subhanahu Wa Taala bagi taufik untuk kita dapat bawa dalam kehidupan kita, dan kita dapat sampaikan perkara ini kepada orang lain, insya-Allah. Jadi pengarang kita meneruskan, dia kata, dengan kepujian Allah Ta'ala telah selesai hamba daripada menghimpunkan kitab penawar bagi hati pada tanggal 7 daripada bulan Rejab tahun 1378 daripada hijrah penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi awalan wa akhiran wa zahiran wa batina wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari yang dirahmati Subhanahu taala, tamatlah kitab penawar bagi hati kita ni setelah berapa belas tahun? 16 tahun. 100 je muka surat, tapi 16 tahun tuan-tuan. Asyik baik panjang umur lagi kita ni. Dan rasanya ramai juga dah yang tak ada dah. Yang mula-mula saya datang ajar dulu tu pakai kontena lagi surau ni. Kan? Berjalan pun turun naik lagi dia punya lantai. Tapi sekarang ni masya-Allah dah hebat dah. Tenggelam tu kaki je. Sujud tu tenggelam Allah. Itulah perubahan yang telah berlaku, dan alhamdulillah dengan taufik Allah, nikmat Allah, izin Allah, kita dapat khatamkan kitab kita penawar bagi hati. Yang mana kitab ini ialah membicarakan 3 bahagian. Bahagian pertama, 7 anggota zahir. Apa kesan dia kepada hati kita? Bahagian yang kedua, 10 sifat yang tercela. Apakah sifat-sifat tercela yang terzahir, yang ada, yang wujud di dalam hati kita disebabkan 7 anggota tadi. Salah dekat mata ke, salah kat telinga ke, salah kat lidah ke, salah kat tangan ke, kat mana, menyebabkan wujud mana-mana 10 daripada sifat-sifat yang tercela. Kemudian bahagian yang ketiga ialah membicarakan 10 sifat yang terpuji. 10 sifat tercela kita kena kosongkan, hilangkan. Kita kena obat dia supaya dia hilang, supaya dia sembuh.
Kemudian bila dah kosong hati kita daripada yang tercela, hiaskan pula dengan yang terpuji. Yang inilah yang 10 yang terpuji dalam bahagian ketiga kitab ini. Jadi kalau kita dah tahu, tinggal lagi kita berjuang, bermujahadah, berusaha untuk wujudkan, untuk kosongkan daripada 10 sifat tercela, dan kita nak wujudkan dalam hati kita, nak pasak dalam hati kita 10 sifat yang terpuji, sehingga ia menjadi sifat. Kita faham kan, bila Melayu ni kita kata sifat. Mana sifat tu benda yang dah jadi darah daging kita. Mungkin kita kena mula dengan lakon-lakonkan dulu, belum sifat lagi. Tetapi bila kita buat berterusan, kita doa, minta dengan Allah, dan kita teruskan, insya-Allah benda tu akan jadi sifat kita. Semoga dengan itulah, dengan sifat inilah yang akan kita bawa dalam kubur, yang kita akan bawa di mahsyar, yang kita akan bawa beradab dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu juga kita tamatkanlah kitab kita ini, dan jika ada rezeki kita mulakan dengan kitab lain nanti insya-Allah. Wa bihadza billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal 'amala alladhi yuballighuna hubbak. Allahumma arzuqna hubbak wa hubba rasulik wa hubba man yanfa'una hubbuhu indak birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah.